Seterusnya Yang Muhammad Kinabatangan. Terima kasih, pengerusi. Saya ingin membicarakan tentang butiran 4000 Rumah Mesra Rakyat, 01513 Program Perumahan Rakyat, 01600 Program Perumahan Rakyat, 01603 Program Perumahan Rakyat bersepadu. Dan pengerusi, nampak gaya bahawa kerajaan tidak serius memberi rumah kepada rakyat Malaysia. Dan saya ingin bertanya dengan kerajaan, dengan kementerian, daripada penduduk Malaysia lebih kurang 35 juta ini, berapa peratus yang tidak ada rumah? Sedangkan kita banyak agensi kerajaan mewujudkan perumahan, tetapi sistem kita rasa saya perlu diubah. Mungkin kerajaan perlu melihat matlamat kita, sasaran kita memberi perumahan kepada mereka yang tidak berumah. Ini sistem sewa 10 tahun pun dia tidak miliki. Akhirnya dia menyewa sampai mati. Jadi saya menyuruh kerajaan, kementerian melihat perkara ini secara serius, berkolaborasi dengan kerajaan negeri dan mungkin buat satu sistem peraturan mandatori. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri perlu menyediakan tanah untuk pembangunan rumah yang murah mampu dimiliki oleh rakyat, dan tanah itu kerajaan negeri tidak perlu lagi meminta bayaran royalti yang tinggi atau premium. Ini halangan kekangan kita. Apabila tanah tidak ada tapi royalti dia tinggi, harga rumah dijual murah. Ini nama si SPNB, nama si Rumah Mesra Rakyat. Apa Mesra Rakyat? Rakyat mampu tengok, tidak boleh beli. Jadi seharusnya kerajaan kita sudah merdeka berpuluh-puluh tahun, berapa ratus juta orang, berapa puluh juta rakyat Malaysia yang tidak berumah. Kalau di Sabah ini, di kawasan saya pun, satu rumah 8 keluarga. Apa hidup begini nih? Ini bukan merdeka namanya, ini kesusahan. Jadi oleh kerana itu, kementerian perlu melihat struktur apa, sistem apa yang diguna pakai. Matlamat kerajaan kita memberi perumahan yang mampu dimiliki. Kalaupun tidak percuma, biarlah mampu dimiliki. Ini di Sabah siwah tahun-tahun naik, tapi orang tidak juga berumah. Seharusnya apabila dia sudah menyewa melebihi 5 tahun, dia mampu, dia dibenarkan memiliki rumah itu. Biarlah dia bayar sampai 40 tahun kah. Tetapi saya tidak nampak ada satu kemungkinan bahawa masalah ini akan selesai. Oleh kerana itu saya betul-betul melihat perkara ini, saya tidak berasal untuk berujar, tetapi saya melihat bahawa tidak ada penyelesaian jangka panjang yang bisa dilaksanakan oleh kerajaan dan kementerian. Asyik-asyik kita memikirkan bagaimana untuk mewujudkan perumahan yang tidak mampu dimiliki rakyat. Satu lagi perkara, apabila rumah ini sudah, bangunan ini contohnya sudah 5-6 tahun, disitulah masalah. Lift dia ngati bertahun-tahun dan orang naik tingkat 8, tingkat 11 jalan kaki. Ini pun masalah, yaitu maintenance cost dia tidak dipastikan oleh kerajaan, oleh syarikat yang diberi mandat dan amanah itu. Jadi inilah sumber-sumber yang rasa saya tidak menyenangkan hati rakyat kita di negara ini. Sebab soal perumahan ini soal kehidupan. Bagaimana dia selepas dia lahir, dia akan berkeluarga dan akan berkeluarga lagi. Tetapi rumah dia itu saja. Disitulah wujudnya gejala-gejala sosial ini. Sumbang mahram dan sebagainya. Sebab satu rumah 8 keluarga, bayangkan. Tidak tahu macam mana proses kehidupan begitu. Jadi ini satu perkara perlu kita tangani dan atasi dengan apa cara sekalipun, dan kementerian perlu mengambil perhatian dengan sewajarnya untuk memberikan perumahan yang mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Muhammad Kinabatangan. Keningau. Kelas. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Saya terus kepada butiran 020-600 landscape negara diperuntukkan 21.4 juta, dan butiran 02102 pembangunan landscape
muka surat 398 peruntukan 40,64 juta. Saya juga ingin memohon kepada Yang Berhormat Menteri KPKT di bawah Jabatan Landscape Negara ini meluluskan 2,5 juta untuk kerja-kerja landscape, softscape dan hardscape di projek Sinorambi Viewing Tower di Tembunan. Projek tersebut amat penting kerana tersedia tetapi tidak ada akses dari bawah, dan kita bercadang untuk membina 3,000 anak tangga ke atas. Tetapi selain daripada itu dan kemudahan yang lain, kita juga perlu landscape daripada kementerian. Saya berharap kementerian KPKT ini akan mempertimbangkan kelulusan peruntukan untuk kerja-kerja landscape di Sinorambi Tembunan untuk menambah baik destinasi pelancongan tersebut, mewujud peluang pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan pemain industri di Tembunan. Mengenai Jabatan Landscape Negara, saya telah memohon untuk Keningau dan Tembunan, dan untuk Keningau saya difahamkan konsultan dan kontraktor dari Kuala Lumpur telah dilantik, tapi untuk Tembunan kontrak kelulusan masih lagi ditunggu. Dan saya berharap plan landscape induk Tembunan ini akan diluluskan dengan secepat mungkin. Saya difahamkan juga untuk beberapa projek landscape di Sabah, walaupun disubmit oleh konsultan daripada Sabah, tetapi bila diluluskan, dianugerahkan kepada konsultan daripada Kuala Lumpur, dan kemudiannya ditawarkan kepada konsultan dan kontraktor di Sabah, dan meminta komisen 15 sehingga 20%. Adakah ini amalan biasa? Saya harap tidak. Butiran 00100 projek kecil di kawasan pihak berkuasa tempatan diperuntukkan untuk projek kecil di kawasan pihak berkuasa tempatan 407 juta. Saya ingin bertanya, berapakah daripada peruntukan ini diperuntukkan untuk Sabah? Dalam butiran 40000 sebanyak 504,11 juta telah diperuntukkan untuk rumah mesra rakyat SPNB. Saya ingin bertanya, berapakah peruntukan untuk Sabah? Dan sebelum ini setiap tahun aduan mengenai program PMR atau rumah mesra rakyat di Sabah tidak mencukupi, dan ini disebabkan kuota terhad untuk Sabah dan tidak mencukupi untuk menampung permintaan yang tinggi. Harap Kementerian KPKT ambil maklum bahawa bilangan orang miskin dan kurang upaya kewangan di Sabah ini amat tinggi, dan program PMR adalah satu-satunya program yang boleh membantu mereka memiliki rumah dengan harga yang mampu milik. Tuan Speaker, terima kasih dan saya mohon menyokong. Baik, terima kasih.